Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, kita sedang bercakap tentang saham global. Dalam video yang lepas, lebih kurang setengah jam, agak pack. Bila saya lihat balik video gitu, agak pack. Tapi pengajaran yang penting untuk semua orang pick up dalam video yang lepas ialah untuk jangka masa panjang melabur dalam equity secara 100% akan memberi keuntungan yang lebih berbanding bond. Itu yang message yang kita sampaikan. Sebab ini sesuatu yang semua orang boleh start. Okey, jadi siapa saya nak bercakap benda-benda yang macam ni? Nama saya Ahmad Sherhan. Dulu saya bertugas di Jabatan Equity RHB Investment Bank. Bersara 2015 kita ambil VSS. Dia panggil Career Transition Scheme. Okay. So saya ambil tu pada tahun 2015 dan kemudian kita mula berjinak-jinaklah dengan pasaran retail. Sebelum ni kita service institution. Alright, so pengalaman dalam equity, walaupun pengalaman kita dalam equity, tapi kita kena cover semua market lah, dollar dan oil especially. Sebab dalam business equity, dua perkara ini memang akan menyebabkan business turun naik. Right? Dua perkara ini. Memang kebanyakan business, dia punya cost ataupun dia punya pendapatan akan affected oleh dua perkara ini. Jadi memahami turun naik dolar dan turun naik oil sangatlah penting. Okey, so sepanjang 20 tahun itulah yang kita buat, walaupun kita bercakap tentang saham tapi kita monitor sepenuhnya pasaran currency market dan juga pasaran gold dan oil. Okey. Alright, so hari ini kita nak teruskan tentang kita recap balik apa yang kita cakap, tapi dalam chart yang berlainan lah. Okey, untuk 2009 minggu lepas kita cerita senang saja strategi kita 2009, kita keluar dari global recession. Strategi kita untuk 2021 sama macam strategi pada 2009. Kita keluar daripada global recession. Alright, so pada 2008 ada global recession disebabkan bank-bank, terutama bank-bank di US, mereka ambil risiko berlebihan dan akhirnya menyebabkan recession. Dan bila kita keluar 2009 tu, banyak perkara-perkara yang terjadi seperti kenaikan yield, kenaikan harga komoditi. Perkara itu sedang berulang sekarang. Okey. So untuk recession tahun lepas 2020, ini adalah sektor yang jatuh. Ini sektor yang kita tunjuk dalam gambar ni, sektor yang terdapat di dalam S&P 500. Okey. Tuan-tuan tu kalau Apple dia dalam sektor teknologi, tapi sebenarnya pada saya Apple masuk juga dalam sektor consumer discretionary. Maksudnya apa? Consumer discretionary ini menarik sebab dia merupakan barang-barang mewah. Okey, barang-barang mewah. Kalau kita buat sales pun biasanya sales untuk orang-orang berada tu dia punya pergerakan lebih jauh. Okey, profit margin tu lebih daripada kalau buat sales kepada orang ramai. Jadi consumer discretionary ini memang satu sektor yang kena ada dalam portfolio kita. Tapi sektor yang kita yang pasaran sedang fokus, headlines pun sedang fokus ialah recovery dalam energy, financials, industrial, real estate. Okey, utilities ni dia kecil saja. Industri-industri seperti ports ataupun bisnes macam Disney, movies apa semua tu, bila COVID dah habis ataupun bila dah ada global herd immunity, industri-industri ni akan bergerak seperti biasa. Okey, so minggu lepas kita bercakap tentang passive dan aktif, right? Passive dan aktif. Yang kita tengah bercakap sekarang adalah strategi yang passive dan kita juga bercakap tentang audience, target audience kita. Okey, ini kita dah tunjuk dalam satu gambar minggu lepas. Ini satu lagi gambar lain daripada Citi UK Estimates. Minggu lepas saya lupa nama Citi UK Estimates ni. Tapi ini data 2016, okey. Global Institutional Assets Under Management kebanyakannya dalam pension fund, mutual fund, insurance fund, size lebih kurang 101 trilion. Alright, so kita punya presentation ni ialah untuk orang-orang yang melabur dalam pension fund, insurance funds ataupun mutual funds. Mereka yang tak suka risiko, maksudnya trade sekali-sekala, biasanya buat buy and hold. So presentation kita saham global ni sesuai untuk mereka ini juga untuk yang suka trading, right? So dua-dua group ni kita harap mendengar presentation kita.
Untuk yang suka trading global hedge funds, dari UK City Estimates juga 2016 data dia lebih kurang 3 trilion. Tuan-tuan tengok ya, dia punya figure size dia meningkat 2007, kemudian jatuh 2008. Apa yang terjadi? 2008 selepas global financial crisis, seperti biasa bila ada masalah, kerajaan biasanya akan mencari scapegoat, right? So scapegoatnya ialah hedge funds lah, antara sebab dikatakan hedge funds lah punca pasaran saham jatuh. And bila pasaran saham jatuh ni, speculators selalunya dipersalahkan. Sebab tu term speculators ni disalahgunakan oleh pihak authority juga. Alright, speculators ni siapa sebenarnya? Mereka yang mengambil risiko dalam pasaran, itu saja. Okey, semasa menaik ni mereka tak dipuji pun, tapi bila pasaran jatuh, contoh macam 2008 ni, mereka dipersalahkan. Dan regulators pun menukar dia punya undang-undang. Kalau tak salah 2008 di US Security Commission, mereka ada undang-undang hedge funds, apa-apa yang mereka trade, Security Commission nak tengok dia orang punya trading book, apa yang mereka trade. Right, jadi hedge funds banyak yang tutup. Saya rasa George Soros pun tutup bisnes mereka sebab tu nampak jumlah ni merosot. Kenapa hedge funds tak bagi orang tengok trading book mereka? Sebab kebanyakan trade memang ada leverage kat belakang tu. Hedge funds leverage mungkin 10 times, mungkin 20 times. Disebabkan oleh leverage, kalau orang tahu position mereka, mereka boleh kena short squeeze. So untuk beginner tak berapa faham, tak apa, dengar je dulu sekarang. Masa akan datang lama-lama akan faham juga. Presentation kita memang untuk beginner hingga ke intermediate dan advance. So kita nak orang-orang yang invest secara pasif ataupun secara aktif, right? Short term, yang trade short term ataupun yang buy and hold strategies, dengar presentation kita. Boleh juga buat long term investment di broker kita, MFM Securities. Kita ada cukup jumlah saham lebih kurang 200, cukup untuk kita buat long term portfolio, right? So long term portfolio ni maksudnya dapatkan target return 8 hingga 12%. Tapi apa kelebihan yang ada di MFM Securities ialah kita boleh leverage, tak perlu leverage tinggi-tinggi. Kalau kita leverage 2 atau 3 kali, return yang 8% tu boleh ditingkatkan 2 atau 3 kali. Itu yang kita cadangkan di MFM Securities. So aktif dan pasif, right? Ini sedikit tentang apa yang berlaku di Bursa Malaysia. Sebab di Bursa Malaysia, siapa yang biasa trade di Bursa Malaysia, news tentang foreign funds buy and sell ini memang famous. Orang suka baca. Bila orang suka baca, dia akan sentiasa keluar dalam news. So masalah news ialah apa yang orang suka baca, dia akan sentiasa keluar. Tetapi apa yang sentiasa keluar tu tak semestinya membantu dalam trading kita. Ini yang terbarulah, institution di Bursa Malaysia Trade Statistics ada dalam surat khabar tempatan. Institution beli berapa banyak? Lebih kurang 45.8% participation, beli 1.3 billion ni, jual. Retail trading memang banyak sekarang di Bursa Malaysia. Mungkin Aisynar, mungkin sebab tak perlu bayar housing loan, moratorium apa semua tu. Moratorium mungkin sedang berakhir sekarang, so akan datang kita tak tahu liquidity daripada retail ni. And then foreign, selalu disebut ni foreign sejak 2018 biasanya banyak cerita yang keluar tentang foreign selling lah. Alright, kita cerita tentang fund yang besar-besar. Apa yang mereka buat? Mereka copy index, right? Bila mereka copy index, mereka beli large cap. So bila beli large cap, maksudnya apa? Fund yang besar-besar, kalau dia datang ke Malaysia pun, dia datang yang kecil-kecil lah, hujung-hujung, right? So banyak dia akan stay di US. Alright, beli saham macam Apple yang 2 trilion tu, ataupun Microsoft mungkin 1.5 trilion sekarang. Apa yang kita cuba sampaikan ialah foreign yang datang ke Malaysia ni adalah active trader. Mereka adalah active trader, mereka memang short term trading. So bila short term trading ni, bila dia make their money, dia lari lah. So tak boleh nak ikut sangat. Tu kadang-kadang ada orang nak beli long term, ikut foreign beli apa. Tapi sebenarnya foreign trading untuk short term saja. And then in the end, mereka dah buat duit mereka. Orang yang beli long term,
tinggallah jadi long term investment. Padahal saham yang dibeli sebenarnya adalah saham untuk short term trading saja. Okey, so itu kaitan di Bursa Malaysia dengan apa yang kita ceritakan. Okey, untuk season trader, kita nak cerita apa yang sedang berlaku pada global market, right? So sejak mid February, pasaran saham dunia dengan pasaran saham lokal pun, pasaran saham kewangan forex seperti dolar dan gold banyak terkesan oleh kenaikan US yield, right? Ceritanya ialah US yield ni bila tinggi sangat, stok yang beri dividen dia akan jadi, sebab ada trade off, right? Lebih baik letak beli bond daripada beli saham yang bagi dividen. Okay, so at one point ada satu ketika bond yield ni dia dah lebih daripada dividen yield, itu satu. And then stock teknologi, mereka kata growth stock, right? So bila yield ni naik, ada shift lah, orang akan shift, fund manager akan shift masuk ke bond, sebab bond lebih selamat untuk long term, right? Kebanyakan orang tak suka risiko, so mereka lebih suka fixed income, produk yang selamat ni. So ada isu bila yield naik, teknologi stock ataupun growth stocks akan mula jatuh sejak sejak mid February, tapi sejak pertengahan Mac benda ni dah mula berubah, dan pada 30 Mac, hujung Mac, okay, ada satu pengumuman daripada US. Kita tahu US pada bulan Januari ada stimulus 1.9 trilion, itu dalam news lah, itu untuk COVID, right? Tapi lepas tu ada lagi fiscal perbelanjaan US untuk the next 10 years. Ada yang kata jumlah 4 trilion, tapi dah di-announce lebih kurang 2 trilion lebih. Yang 2 trilion ni cara dia nak finance, okay? Cara dia nak finance, dia kata dia akan gunakan tax. Jadi apa yang terjadi ialah bila government nak berbelanja, government sama ada naikkan tax atau pinjam duit. Bila pinjam duit maksudnya borrow money, government kena issue bond lah. Bila issue bond, supply akan meningkat. Bila supply meningkat, harga jatuh. Bila harga jatuh, bond yield menaik. So ini yang terjadi antara mid February sampailah 31 Mac, bila US dah announce yang mereka akan gunakan tax, okay, mereka tak akan pinjam lah. Okay. So sekarang itulah yang terjadi dalam 2-3 hari ini, sejak especially malam tadi, malam semalam. Hari ini berapa hari bulan sebab video kita ni akan dikeluarkan minggu depan. So hari ini 7 April. Okay, so cerita 6 April semalam US yield jatuh. Antara sebabnya ialah pressure untuk kenaikan tu sudah tidak ada. Okay, tapi bukan bermakna US yield ni sudah berhenti naik untuk tahun 2021 ni. Okay, sebab economic recovery memang biasa datang dengan inflation, right? So ini masih kita kena perhatikan lah. Sementara tu kita boleh enjoy lah apa yang ada sekarang ni, rally yang ada sekarang ni. Okay, so okay, di mana kita? Alright, masih lagi tentang long term investment. Okay, kita masih cakap tentang long term investment. Copy index S&P 500 kalau boleh. Okay, bercakap tentang copy. Alright, ini adalah portfolio Swiss National Bank, SNB, Central Bank untuk Switzerland. Okay, Central Bank untuk Switzerland. Di Europe, safe haven currencies, Swiss franc ni adalah antara safe haven currencies. Maksudnya bila ada isu dekat Europe, fund managers akan simpan duit mereka dalam Swiss franc. Antara sebabnya ialah politik yang stabil dan ekonomi yang stabil. Okay, so real reason saya tak pernah buat research, tapi inilah yang biasanya terjadi. Jadi Swiss National Bank ni mereka peg juga currency mereka supaya tidak terlalu kuat. Dan dalam reserve tu kalau tak salah 20% dia beli apa tu, kalau tak salah 20% reserve ni memang beli stocks, and kebanyakannya adalah US companies. Okay, nampak tu dia ada 2,430. Tapi kalau kita tengok portfolio dia betul-betul daripada atas ni, nah inilah yang kita kata large cap ni, beli saja company-company besar, insya-Allah tak ada masalah walaupun bila ada recession. Sekali imbas, ini sebenarnya kita boleh rasa yang dia sebenarnya tengah copy S&P 500 dari segi weighting ni. Okay, so Apple, Microsoft, Amazon, Facebook, Alphabet ni, ini yang orang panggil FANG. Campur satu lagi mana ni, tak ingat nama company tu.
Oh, tak ada dalam list kat sini. Okey, right, tak apa, so tak ingat nama company tu. Tapi ini semua large companies yang ada lah. Okey, so apa yang Swiss National Bank buat ialah mereka just copy saja S&P 500. Okey, so kita pun boleh buat benda ni. Okey, so yang ini saya nak tunjukkan antara sebab kenapa saham menarik untuk kita trade, right? Bila kita trade forex, gold atau oil, memang kita perlukan leverage lah, sebab nak cuba dapatkan return lebih kurang 5% a month. Okay? Tapi saham bila tengok ni, ini top gainers US malam lah. Okay? Top gainers pun naik, yang ini 60%, 40%. Ini company kecil-kecil, tak ada pun dalam list MFM. Tapi nak bagi gambaran, saham tanpa leverage boleh dapat 10%, 5% a night. Ada yang bagi. So kita nak dapat catch up sikit. Kalau yang short term trading lah, dapat catch up sikit pun dah alhamdulillah. Okay. Alright, so ini antara sebab kenapa trade saham tak perlu nak leverage tinggi-tinggi. Okay, large cap. Apa maksud large cap? Alright, kita kata beli large cap. Apa maksud large cap? Ini adalah key statistik Apple pada harga 120 harga minggu lepas. Malam tadi harga lebih kurang 125, dah naik $5. Okay. Yang kita bercakap tentang market cap ni ialah bila saham pergi listing, dia ada number of shares yang dikeluarkan, and then dikalikan dengan price, itulah yang kita dapat market cap. Alright, so market cap ni banyak disebut untuk long term strategies, sama ada kita nak beli large cap ataupun kita beli small cap. Alright, and then kalau dalam industri banyak kita bercakap tentang PE ratios, earning per shares. Ini kena, kalau boleh Google dulu, pelan-pelan baca, tapi sebenarnya rasanya kita akan jarang bercakap tentang benda-benda ni. Walaupun dalam industri di luar tu memang ramai orang bercakap tentang PE. Tapi pengalaman saya sejak 20 tahun ni, yang penting adalah bisnes. Kalau kita faham bisnes, sebab PE ni sebenarnya adalah estimate. Kadang-kadang kita rasa PE itu tinggi, tapi bila profit dia masuk, PE itu boleh jadi rendah. So yang lebih penting lagi ialah nak faham tentang bisnes dan potensi bisnes tu. Okay, and setengah orang akan tengok dividend yield lah, dividend yield. Untuk Apple memang rendah sangat, 0.68% berbanding dengan bond 10 year US sekarang ni bagi lebih kurang 1.6, 1.7 kan. So akan ada shift antara pegang Apple ataupun pegang bond. Okay, so ini adalah large companies yang kita bercakap ni. Ini bukan dalam indeks S&P, ini top 50 kalau tak salah, saya Google. Apple lebih kurang 2 trilion, Microsoft 1.7. Ada yang kata tunggu masa saja. Ini minggu lepas, right? And saham pun dah naik semalam, saya minta check lagi. And then Amazon, Alphabet ni 1.7, 1.5 trilion, 1.3 trilion. Nampak ada 4 company market cap mereka 1 trilion ke atas. Itu kalau ringgit berapa tu? 4 kali 4, 16 trilion. Okay, so liquidity memang cukup besar kalau trade saham US. Sebenarnya trade yang ada dalam gambar ni pun sebenarnya dah cukup, right? Sebenarnya dah cukup trade, especially macam Tesla sekarang, daripada bawah 600 pergi ke hampir 700 lah. Okay, dalam masa seminggu bila saham rebound daripada hujung Mac sampai ke awal April. Okay, so ini peluang-peluang yang ada. Ini company-company yang besar, right? Setengah kita tahu, setengah kita tak berapa faham, tapi kita akan cerita akan datang. Okay, so kita akan cerita akan datang. And ini adalah lagi tentang data-data yang menunjukkan invest dekat large stocks, return 9.9%. Small stocks juga bagi good return 12.1. Tapi yang kita tahu, small cap ni bila masa recession, right? Kalau tuan-tuan tengok bawah tu standard deviation, inilah yang orang jarang bercakap. Banyak orang fokus kepada return ni, nak dapat return 100% per annum. Okey, tapi return yang tinggi sebenarnya datang daripada risiko tinggi yang diambil. Itu kita kena faham. Itulah financial market. Okey, untuk macam mana mereka kira turun naik harga tu, and then mereka kira apa yang kita panggil standard deviation. Small cap ni standard deviation dia 32.6%, dia agak besar.
Kemudian kita ada large cap 20.4%, and then kita ada government bond 9.5 and treasury bills 3.1. So bila kita bercakap tentang return, kenalah bercakap tentang return atas risiko yang diambil. Okay? Sebab itu tak fair kalau kita nak compare performance kita yang 10% a month ni dengan return dividend company yang bagi 5% setahun. Memang tak fair, tak boleh compare. Sebab mereka boleh kerak jari yang mereka tak akan MC. Okay? Yang bagi 10% ni tak boleh nak kerak jari yang fund tu tak MC. Okay, boleh faham, right? So ada beza. Okay, so large cap, right? Again, pesanan mereka yang ada duit dalam EPF, kalau you muda lagi, ada 30 tahun lagi, bayangkan berapa jauh kalau you switch ke unit trust, benchmark dia index ataupun large cap, dan asset allocation dia maximum 95-98% kepada equity. Right, so bila you retire, you punya return tu akan lebih lagi. Okay, so tapi EPF mereka tak boleh buat apa yang kita buat, sebab members dia punya tu pelbagai. Ada orang umur dah 50 lebih, especially kumpulan T20, mereka tak perlu return yang tinggi-tinggi. Mereka mungkin ada 4-5 juta dalam tu, dapat 4-5% per annum sudah cukup untuk mereka. Right, so mereka, untuk fund mungkin ada sebab-sebab kenapa strategi itu dipilih, tapi untuk kita, untuk diri sendiri, kita boleh tukar-tukar lah strategi kita. Okay, kita boleh lebih agresif. Okay, so ada lebih kurang 5 minit, alright. Kita dah bercakap tentang ini minggu lepas. Okay, so alright, kita nak cerita tentang ni sikit lah. Okay, nampak return menaik stock market, tapi nak dapat return tu ada risiko dia, right? Risiko yang turun naik ni, risiko yang turun naik ni, orang-orang akademik mereka kira. Okay, minggu lepas kita cerita dua masa terbaik nak membeli ialah masa recession macam tahun lepas, and then selepas recession sebenarnya. Sebab kita tahu di mana kita. Okay, bila kita tahu di mana kita boleh plan lah berapa banyak return, bukan berapa banyak return, tapi di mana kita hendak letak pelaburan kita. Okay, return tu insyaAllah market yang beri, kadang-kadang tinggi, kadang-kadang rendah, itu di luar kawalan. Yang boleh kita kawal ialah letak di mana kita hendak letak. Ok, so data ni bila kita kira, kita akan dapat sesuatu seperti macam ni, right? Seperti macam ni. Maksudnya market yang jatuh 58%, ini data per annum, right? Sekali skala saja, alright. Jatuh 48% sekali skala, 38% sekali skala. Ok, untung besar-besar pun sekali skala 50%, 62%. Tapi kebanyakan masa, ini data 73 tahun kalau tak salah, ataupun maybe lebih sikit, kebanyakan masa pasaran kalau melabur dalam indeks dia S&P 500, kita boleh dapat antara 8 ke 12% on average. Right, inilah data yang kita ada. And daripada sini pun kita dah boleh buat strategi. Maksudnya apa? Bila pasaran jatuh turut-turut macam tahun lepas tu, itulah masa membeli. Right? Tapi bila dia naik tinggi-tinggi ni, macam tiba-tiba year to date data dah bagi 52% return, apa yang kita nak buat? Kita jual sajalah. Okay? Walaupun kita baru beli satu share tu RM1, orang kata nak pergi RM5, tapi data menunjukkan indeks dah bagi 50% ni, ini perkara yang sekali skala, jadi kita jual sajalah. Right? Itu antara kegunaan data-data yang ada ini. Okay? So data-data yang ada ini sebenarnya saya tak pasti sama ada kalau ada textbook yang khusus, sebab kita bekerja 20 tahun, kita pick up sikit-sikit daripada cikgu-cikgu yang nama pun kita tak ingat. Alright, so panjang kita bercakap. InsyaAllah saya akan tengok balik video apa yang dah kita bercakap. Tapi untuk masa sekarang ni, tema pasaran adalah risk on, right? Okay, tema pasaran adalah risk on. InsyaAllah stock market akan buat new high lagi. And minggu depan hari ini berapa bulan? 14 hari bulan akan ada IPO cryptocurrency, right? Coinbase, right? Okay, so IPO yang besar-besar ni, especially kalau dia punya underwriter dia Goldman Sachs, investment bank yang besar-besar ni, memang biasanya listed ketika pasaran sedang cun lah. Okay, and then psikologi dia pula ialah untuk investment bank penting bila listed dia pop. Kita panggil pop tu maksudnya price dia naik.
price dia naik. So nak dapat benda-benda ni, stock market pun memang kena bagus lah. Alright, so investment bank ni mereka punya circle of networks, right? So ada masa-masa bila mereka pilih certain tarikh tu, insya-Allah memang tarikh-tarikh tu pasaran pun akan okey, right? So ini yang satu benda yang kita looking forward, okay, sebab dia berkaitan dengan Bitcoin, satu benda baru, dan benda-benda barulah yang akan buatkan return kita tinggi untuk the next 5 years. Okay, so cukup untuk hari ini. InsyaAllah kita akan bercerita lagi akan datang. Kalau ada apa-apa soalan boleh ajukan di Facebook ke ataupun di ruangan yang ada tu, kita akan cuba jawab. Alright, okay.